Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini cikgu akan fokuskan kepada tema 6 iaitu dunia pelancongan. Standard kandungan 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Dan untuk standard pembelajaran pada hari ini 3.4.2 menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan yang menepati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. Okay. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat menulis dua jenis perenggan pendahuluan yang menepati tugasan tema ataupun perkara dasar dengan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. Okay. Berikutnya, sebelum kita terus kepada objektif pembelajaran pada hari ini, cikgu akan kupas serba sedikit apa itu dunia pelancongan. Cikgu fokuskan kepada 4, cikgu pecahkan kepada 4 tema kecil iaitu jenis-jenis pelancongan, faktor tarikan, faedah melancong dan juga usaha untuk mengembangkan industri pelancongan. Okey, untuk jenis-jenis pelancongan, okey, cikgu pecahkan pada eko pelancongan, pelancongan gastronomi, agro pelancongan, inap desa dan juga pelancongan perubatan. Kita tengok satu persatu. Okey, jenis pelancongan yang terdapat di Malaysia. Okey, yang pertama, eko pelancongan. Eko pelancongan ni merupakan pelancongan berasaskan kawasan alam semula jadi, melibatkan kehidupan flora dan fauna. Contohnya seperti Taman Negara Kinabalu di Sabah ataupun paling dekat dengan kita di Pulau Langkawi. Tarikan apa yang ada di Pulau Langkawi? Awak boleh senaraikan. Okey. Untuk berikutnya kita tengok untuk pelancongan gastronomi. Okey. Apa itu pelancongan gastronomi? Nak tahu lebih lanjut, awak boleh simak dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 dalam muka surat 72. Okey, situ awak buat pembacaan dengan jelas diterangkan apa itu pelancongan gastronomi, apa dia, dan juga gambar-gambar yang membantu pemahaman awak. Okey, cikgu terangkan sedikit saja hari ini iaitu aktiviti seseorang individu yang melancong dan menginap di sesuatu tempat luar daripada kebiasaannya dengan tujuan hiburan, perniagaan dan menikmati makanan. Contohnya negara seperti France dan Hong Kong menggunakan makanan tradisional sebagai produk pelancongan mereka. Okey. Berikutnya ialah pelancongan inap desa. Okey. Inap desa ni menyediakan ruang atau bilik untuk disewa kepada pelancong. Biasanya inap desa ni terdapat di kawasan-kawasan yang kecil dan terpencil. Tujuan utama pelancongan inap desa ni adalah untuk menarik pelancong merasai sistem kemasyarakatan, kehidupan sosial dan juga keadaan geografi destinasi pelancongan. Okay, biasanya dapat menampung kekurangan bilik hotel di setengah tempat yang kecil dan terpencil. Dan akhir sekali ialah pelancongan perubatan. Okay, individu ataupun pesakit melancong ke negara lain untuk mendapatkan rawatan ataupun perkhidmatan kesihatan. Kalau di negara kita ni contohnya seperti Hospital Pakar Johor ataupun Institut Jantung Negara. Kenapa pelancong datang ke Malaysia untuk tujuan mendapatkan khidmat perubatan ataupun rawatan? Sebab pertama, kos perubatan yang lebih kompetitif, di samping negara kita juga menyediakan infrastruktur yang canggih serta moden. Okey, itu baru jenis-jenis pelancongan yang terdapat, jenis-jenis pelancongan yang perlu awak tahu. Okey, berikutnya kita tengok kepada faktor tarikan.
Okey, faktor tarikan pelbagai faktor boleh menjadi daya penarik pelancong untuk melancong ke negara kita. Mungkin disebabkan oleh destinasi pelancongan yang menarik, kemudahan infrastruktur yang kondusif, sikap rakyat Malaysia yang berbudi bahasa, sampai sistem perhubungan yang lengkap, keunikan budaya masyarakat dan sebagainya. Okey, itu faktor tarikan. Berikutnya kita tengok untuk faedah melancong. Okey, apa yang kamu dapat bila kamu melancong? Okey, yang ni yang Cikgu nak awak senaraikan ataupun kupaskan secara lebih jelas. Okey, cikgu bagi yang mudah-mudah sahaja. Pertama, kesannya menenangkan minda bila kita pergi melancong. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga, dapat menimba pengalaman baru, meningkatkan tahap kesihatan dan juga kecerdasan fizikal, di samping dapat menikmati keindahan alam. Okey, dan untuk yang terakhir, cikgu kupas tentang usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan. Pertama, mungkin pihak kerajaan boleh memperkenalkan produk pelancongan baharu. Okey, cikgu nak awak cari siapa kerajaan. Okey, nama institusi ataupun individu yang mengetahui kementerian. Tolong cari, itu kerja buat awak. Berikutnya, kerajaan menganjurkan karnival pelancongan di seluruh dunia. Kerajaan kerap menganjurkan acara antarabangsa. Okey, dan juga kerajaan melancarkan tahun melawat Malaysia. Okey, ini antara beberapa usaha yang telah dilakukan oleh sektor kerajaan untuk menarik pelancong untuk datang ke Malaysia. Okey, baiklah, jenis pendahuluan karangan. Pengenalan jenis umum. Dalam pengenalan jenis umum, perlu ada ayat tema, ayat rangsangan, frasa menarik, unsur kebat dan juga ayat arahan. Contoh perenggan pendahuluan. Okey, cikgu bacakan arahannya dahulu. Di negara kita, kes kemalangan jalan raya berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kes kemalangan jalan raya? Okey, langkah pertama ialah awak perlu kenal pasti isu yang dibincangkan. Kemudian awak perlu mengenal pasti kehendak soalan. Okey, bila dah dapat dua aspek penting ini dalam arahan, barulah kamu boleh merangka pendahuluan karangan. Okey, contohnya, hampir setiap hari media massa sama ada media elektronik maupun media cetak menyiarkan berita tentang kemalangan jalan raya. Ayat rangsangan 1. Pada musim-musim perayaan terutamanya, banyak pengguna jalan raya kehilangan nyawa atau mengalami kecacatan anggota akibat terlibat dalam kemalangan. Okay, ayat rangsangan 2 ataupun ayat huraian. Dari segi statistik pula, kadar kemalangan jalan raya di negara kita merupakan kadar kemalangan tertinggi di dunia. Ayat huraian ataupun AR3. Seterusnya, justru statistik berkenaan merupakan kejutan yang menakutkan kita sebagai rakyat Malaysia. Ayat huraian ataupun AR4. Dan akhir sekali, dalam setiap perenggan pendahuluan mesti ada ayat arahan, iaitu oleh itu pihak berkuasa seperti polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan perlu mengambil langkah drastik dan berkesan untuk mengatasi masalah ini. Ayat arahan ini akan memandu pembaca ataupun pemeriksa untuk mengetahui isi kandungan dalam perenggan isi seterusnya. Jelas? Baiklah, untuk jenis pendahuluan karangan kedua, cikgu akan kupas mengenai pengenalan jenis definisi. Okey, dalam pengenalan jenis definisi,
calon atau para pelajar akan memberikan definisi tentang isu yang dibincangkan. Okey, contoh soalan, isu penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita sudah mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang. Okay. Isunya tentang isu penderaan kanak-kanak. Kehendak soalan, punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku. Jelas? Okey, dalam perenggan pendahuluan jenis definisi, calon akan memberi definisi isu yang dibincangkan iaitu dera, mendera dan juga penderaan. Dan akhir sekali, di ayat akhir sekali dalam setiap perenggan pendahuluan, penulis perlu memfokuskan kepada ayat arah ataupun tugasan yang akan dilaksanakan dalam perenggan isi. Contoh, berdasarkan kajian, banyak faktor penyebab berlakunya gejala ini, terutamanya kepada kanak-kanak. Okey, penulis ataupun pelajar tu dah membawa pemeriksa kepada fokus kamu dalam perenggan isi nanti. Okey, jelas? Berikutnya, jenis pendahuluan karangan yang ketiga iaitu pengenalan jenis pendapat pemimpin. Okay. Pelajar ataupun penulis menggunakan petikan kata daripada tokoh ataupun pemimpin tertentu bersesuaian dengan isu yang dibincangkan. Contohnya, tajuk ataupun isu yang dibincangkan dalam tugasan karangan ini ialah tabiat membaca dalam kalangan masyarakat. Skopnya ialah cara-cara untuk memupuk minat pembaca. Jadi dalam perenggan pendahuluan karangan ini memetik petikan pendapat pemimpin iaitu Tan Sri Ani Arup. Jelas? Okay, awak boleh baca dengan teliti contoh perenggan jenis pendapat pemimpin yang cikgu berikan. Berikutnya ialah jenis suasana dan juga situasi. Okey, jenis suasana dan juga situasi. Tajuk boros berbelanja. Skop kesan jika masyarakat suka berbelanja boros. Okey. Penulis memaparkan jenis suasana dan situasi. Okey, awak boleh baca. Dan tidak semua jenis karangan akan menggunakan jenis suasana dan situasi. Bergantung juga pengenalan yang kamu pilih ni juga bergantung kepada isu sesuatu tugasan ataupun karangan yang awak akan tulis. Okey, yang berikutnya, yang kelima ialah pengenalan jenis persoalan. Okey, dalam pengenalan jenis persoalan, biasanya pelajar ataupun penulis akan wujudkan tanda tanya kepada pemeriksa ataupun pembaca. Okey. Jenis persoalan ini ataupun soalan yang dikemukakan haruslah menarik dan bersesuaian dengan isu ataupun tema yang dibincangkan. Okey. Contoh, tahukah anda bahawa hampir setiap hari ada sahaja kemalangan di jalan raya yang dilaporkan di media massa? Ataupun siapakah yang patut disalahkan, penggunaan jalan raya atau pihak kerajaan? Okey, itu contoh jenis persoalan. Dalam pendahuluan ini, para pelajar mewujudkan kata tanya untuk menarik minat pembaca ataupun pemeriksa. Contoh, akhir-akhir ini kejadian kemalangan di jalan raya berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan ini berlaku? Okey, awak boleh baca contoh berikutnya yang cikgu bagi.
Seterusnya, jenis pendahuluan karangan yang keenam ialah pengenalan jenis sejarah. Okey. Awak mengemukakan fakta-fakta penting yang telah berlaku dan dikaitkan dengan isu yang dibincangkan ataupun kehendak soalan. Contoh, bincangkan punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak di negara kita merosot. Mulakan perenggan anda dengan pada tahun 1972, pasukan bola sepak negara kita telah berjaya melayakkan diri dalam pertandingan bola sepak sukan Olimpik di Munich, Jerman. Kejayaan ini diulang pada tahun 1980 apabila pasukan kita layak menyertai sukan Olimpik di Moskow. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an pula, keupayaan pasukan bola sepak negara kita setanding dengan keupayaan pasukan bola sepak Korea Selatan. Namun demikian, apakah punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak negara kita sekarang begitu jauh merosot atau ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain? Okey, ada kehendak soalan. Yang ketujuh ialah pengenalan jenis berita. Okey, dalam pengenalan jenis berita, calon-calon ataupun pelajar menyatakan maklumat terkini, ataupun berita-berita terkini dalam akhbar, tentang isu yang dibincangkan. Contohnya, kalau isu tentang masalah sosial dalam kalangan remaja, mungkin calon boleh mengeluarkan maklumat tentang berita-berita masalah sosial dalam kalangan remaja. Yang ke-8, pengenalan jenis peribahasa. Calon memaparkan peribahasa Melayu dan mengaitkan dengan kehendak soalan. Seterusnya ialah pengenalan jenis puisi. Calon perlu menyatakan puisi ataupun lagu, kemudian mengaitkan dengan kehendak soalan. Dan yang terakhir ialah pengenalan jenis lagu. Di sini calon ataupun pelajar menuliskan bait-bait lagu yang bersesuaian dengan isu yang dibincangkan dan juga kehendak soalan. Contoh untuk soalan jenis pengenalan jenis lagu, calon diminta untuk menulis sebuah rencana tentang sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negara untuk dimuatkan dalam akhbar tempatan. Dalam contoh yang cikgu bagi, calon telah memuatkan dengan suasana di kampung. Kemudian dia mengaitkan lagu tersebut, bait-bait lagu tersebut dengan langkah-langkah proaktif yang wajar dilakukan bagi memajukan sektor pertanian di negara ini. Okey, dan pendahuluan terakhir ialah pendahuluan gabungan. Pendahuluan gabungan ini menggabungkan lebih dua ataupun jenis pendahuluan. Contohnya menggabungkan pendahuluan peribahasa dengan pendahuluan fakta dan sebagainya. Tadi ada 11 jenis pendahuluan yang telah cikgu kongsi dengan kamu. Kamu perlu memilih pendahuluan yang bersesuaian dengan tugasan yang akan kamu lakukan. Ingat balik tips ataupun panduan UNIK yang cikgu telah berikan kepada kamu tadi. Dan iaitu U, pengenalan mestilah unik, menarik dan menepati isu dan kehendak soalan. And
non-isi, iaitu jangan nyatakan langsung isi ataupun kehendak soalan. I, informasi terkini. Mesti menyatakan informasi terkini. Dan K, perlu ada kehendak soalan ataupun ayat arahan dalam ayat terakhir perenggan pengenalan kamu. Dan terakhir, cikgu lampirkan latihan karangan yang perlu kamu siapkan. Kamu boleh rujuk halaman 84, iaitu tajuk faedah melancong. Awak perlu menulis sekurang-kurangnya 2 perenggan pendahuluan yang berbeza, 2 jenis perenggan pendahuluan yang berbeza. Kamu boleh hantar tugasan kamu kepada guru kelas masing-masing, sama ada Puan Fitrah, Puan Azuraini, Cikgu Rashid, ataupun untuk pelajar saya boleh hantar tugasan kepada saya. Sekian pengajaran kita untuk hari ini.